Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 27 Februari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Sesi persekolahan melibatkan daerah Kuching, Kota Semarahan, Julau, Meradong, Sibu, Kapit, Bintulu, Subis dan Miri akan ditangguh selama 2 minggu berkuat kuasa 1 Mac hingga 14 Mac 2021. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media pada Jumaat memberitahu keputusan itu diambil selepas menerima nasihat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan setelah berbincang dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. JPBNS menambah keputusan berkenaan dibuat setelah mengambil kira kapasiti sistem kesihatan di kawasan yang terlibat. Kenyataan sama menambah satu jawatan kuasa di bawah Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah diwujudkan bagi memastikan sesi persekolahan di seluruh Sarawak dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Berita seterusnya, nasib seorang ibu tunggal anak 5 yang terlantar menderita akibat penyakit slip disc, Nur Kamira Beni Karmila mendapat perhatian Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak. Prihatin dengan nasib menimpa Nur Kamira, Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah bersama Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti, Datuk Francis Harden Hollis pada Jumaat melawat ibu tunggal itu untuk menyenaraikan senarai bantuan yang akan dihulurkan. Nur Kamira yang merupakan penerima bantuan skim bantuan kanak-kanak di Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Kuching sejak 2014 mula menghidapi penyakit slip disc sejak Oktober 2020. Beliau aktif melakukan pelbagai pekerjaan untuk menyara keluarganya dengan menjual bawang dan kuih muih hingga pernah diberi geran pelancaran sebanyak RM5,000 untuk membantu memajukan perniagaannya. Namun mata pencariannya terputus sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditambah keadaannya yang kini terlantar. Nur Kamila umurnya 26 tahun saja, kahwin muda, ada 5 orang anak sekarang ini, masih kecil-kecil, kemudian ditinggalkan suami dan sekarang ini menghadapi masalah kesihatan, ya, terlantar disebabkan ada masalah saraf selepas jatuh. Pihak hospital akan dengan bantuan ambulans akan membawa beliau untuk menjalani perubatan selanjutnya. Di persekitaran tempat tinggal, mereka tinggal dalam satu bilik, jadi ada keperluan untuk kita memperbaiki lagi tempat tinggal mereka itu, dan kita sudah senaraikan tadi keperluan-keperluan, dan ini luar daripada bantuan Jabatan Kebajikan. Kami akan sendirilah yang ini, ya. Dalam pada itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak Baitul Mal juga menyediakan bantuan bulanan sebanyak RM850 bagi meringankan beban yang ditanggung keluarga tersebut. Datuk Seri Fatimah turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak lain yang turut menghulurkan sumbangan wang tunai termasuk susu tepung serta lampin pakai buang dewasa. Beralih ke laporan program vaksinasi COVID-19, Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang dan Residen Bahagian Semarahan Ibrahim Lumpu bersama seramai 150 orang petugas kesihatan bahagian Semarahan menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan pada Jumaat. Dalam sidang media pada Jumaat, Ahli Parlimen Kota Semarahan itu memberitahu suntikan vaksin amat penting kerana ia merupakan satu penyelesaian dalam menghadapi pandemik berkenaan. Dengan harapan kita dengan adanya vaksin ini, kita boleh, orang kata, cara kehidupan kita boleh berubah, walaupun dalam bentuk norma baru, tetapi aktiviti dan kehidupan kita lebih selesa lagi, seperti sedia kala program-program sosial, aktiviti dari segi pembangunan, dari segi ekonomi dapat kita giatkan di kawasan kita. Jadi secara otomatik, harapan saya kepada semua rakyat Semarahan, masyarakat di Semarahan itu agar sama-sama bertanggung jawab untuk menerima suntikan vaksin ini. Tujuannya bukan saja untuk lindungi diri kita, tapi juga lindungi semua pihak.
Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Bahagian Samarahan Dr. Nur Fatihah Abdullah menjelaskan pada minggu hadapan program vaksinasi itu akan diberikan kepada semua petugas-petugas barisan hadapan yang lain serta beberapa agensi-agensi lain yang berkaitan di daerah Samarahan yang telah menghantar nama kepada pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Samarahan. Dan pada minggu depan kita akan meneruskan vaksinasi ini untuk agensi frontliner yang lain, iaitu yang terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, Bomber, APM, Rela dan agensi-agensi yang berkaitan. Dalam masa sama, beliau berharap semua masyarakat di Samarahan bersetuju untuk mengambil vaksin itu seperti mana ahli Parlimen Kota Samarahan dan residen bahagian Samarahan yang telah mengambil suntikan vaksin tersebut. Selanjutnya didaro dengan masyarakat di daerah itu yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 disaran agar berbuat demikian menggunakan aplikasi MySejahtera. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad, bagi yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera, mereka boleh mendaftar melalui ketua-ketua kaum JKKK atau memaklumkan terus kepada pejabat daerah untuk mendapatkan suntikan tersebut. Jelas Safi'i pihaknya tidak mahu ada penduduk di Daro yang tertinggal atau terlepas pandang dari menerima vaksin tersebut kerana ia sangat penting untuk melindungi mereka dari wabak COVID-19. Pada sesiapa yang masih belum mendaftar, bolehlah mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera, dan mana yang tidak mempunyai peminatan sistem atau aplikasi MySejahtera boleh mendaftar secara manual melalui ketua-ketua kaum dan juga JKK, ataupun boleh juga memaklumkan terus kepada pejabat daerah supaya tidak ada mana-mana rakyat kita yang memerlukan tertinggal ataupun terlepas pandang untuk pelaksanaan proses vaksinasi COVID-19 ini. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas menjadi antara 66 penerima awal suntikan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Hospital Daro pada Jumaat. Safi'i dalam pada itu mengingatkan orang ramai di Daro untuk tidak mempercayai kabar angin mengenai vaksin berkenaan. Katanya, berdasarkan rekod, seramai 16,578 individu di Daro telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin tersebut. Sementara itu, nasihat sama diberikan kepada masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan agar tidak takut dan bimbang untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Deris, program imunisasi iaitu program suntikan vaksin COVID-19 juga telah dilakukan di seluruh dunia di mana Malaysia juga terlibat di dalam pemberian vaksin kepada warganya. Justru katanya masyarakat di Simunjan dinasihatkan agar tidak mendengar apa-apa pandangan negatif mengenai pemberian vaksin COVID-19 itu. Untuk penduduk-penduduk yang berada di daerah Simunjan, saya sarankan agar jangan takut. Saya juga telah pun mendapat suntikan, dah pun 15 minit saya disuntik, tidak ada apa-apa, masih juga macam biasa. Jadi janganlah mendengar apa-apa yang dikatakan orang, yang mana biasanya orang bagi tahu kita macam-macam, kalau disuntik boleh jadi ini, boleh jadi itu. Jadi saya rasa ayatnya tidak benar. Bercakap ketika ditemui kru UKAS di Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan pada Jumaat, beliau merakamkan penghargaan kepada kerajaan yang telah berusaha mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 untuk semua rakyat. Saya mewakili seluruh rakyat di daerah Simunjan dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Malaysia dan seluruh kerajaan negeri Sarawak kerana telah berusaha susah payah untuk mendatangkan vaksin ini untuk diagih-agihkan kepada rakyat kita di Malaysia, khususnya di kawasan kita di Simunjan. Sebelum itu, beliau telah menerima vaksin COVID-19 pada pukul 3.02 petang Jumaat bersama dengan petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM daerah Simunjan. Laporan berikutnya.
Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail baru-baru ini telah melakukan lawatan kerja ke Sawfield Agrobio Resources Sdn Bhd Miri. Lawatan bertujuan meneliti keberkesanan baja semula jadi jenis cecair yang dihasilkan untuk kebaikan penanaman khususnya kelapa sawit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu menjelaskan baja organik tersebut diperkaya dengan semua nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Tambahnya, baja tersebut juga mampu menghasilkan hasilan 20% lebih banyak dengan kos lebih murah berbanding dengan baja pasaran. Berita seterusnya, sebuah pos kawalan sempadan baharu akan diwujudkan di kawasan Kampung Sepit di sini bagi mengawal pergerakan dan keselamatan penduduk kampung berkenaan. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, pos kawalan yang akan dikawal oleh anggota pasukan gerakan ARM PGA itu akan memantapkan lagi usaha mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin dari negara jiran. Semasa ditemui UKAS selepas melakukan tinjauan ke tapak pos kawalan sempadan di Kampung Sepit pada Jumaat, beliau menjelaskan usaha itu juga penting dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga asing. Tambah beliau, perbincangan juga telah dijalankan dan penduduk kampung bersetuju dari segi tapak dan bayaran pampasan akan dilakukan. Dalam pada itu, projek membina pos kawalan sempadan tersebut akan dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.